Okey. Baik. Ready ya? Okey, insya-Allah. Okey. Stand by. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua dan selamat kembali dalam siri dakwah yang dianjurkan oleh Masjid Wilayah Persekutuan dan juga kita berada dalam pondok masjid hari ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam siri hari ini adalah siri yang ketiga. Dalam siri yang pertama kita telah bincangkan tentang agama Kristian, kepentingan berdakwah tentang agama Kristian, dan juga hari ini adalah kita akan lihat tentang kepercayaan penganut-penganut daripada kaum Cina. Dan apa yang kita letakkan dalam slide kita adalah Chinese belief. Kalau dalam bahasa Melayunya kita letak kepercayaan orang-orang Cina. Kita tak letak agama orang-orang Cina. Sebab bila kita akan kaji sebentar lagi, kepercayaan orang-orang Cina ni dia sebenarnya bukan agama semata-mata, tetapi dia merupakan lebih sebagai satu falsafah, satu kaedah hidup, satu kepercayaan. Sebab itulah kita letak sebagai kepercayaan orang-orang Cina. Yang keduanya, tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita nak menyampaikan dakwah khususnya kepada sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita yang bukan beragama Islam, mereka ni kalau dalam konteks Malaysia, mereka ni mungkin terdiri daripada penganut di kalangan agama Kristian, ataupun daripada kalangan orang-orang Cina, ataupun daripada penganut agama Hindu dan sebagainya. Dalam 2 minggu yang lepas, dalam siri yang lepas, kita telah pun berbincang tentang apa itu kepercayaan orang-orang Kristian dan bagaimana kita nak menyampaikan dakwah kepada orang-orang Kristian, dan secara ringkas kita juga telah lihat kandungan-kandungan yang terdapat dalam Holy Bible yang dipegang, yang dipercayai oleh orang-orang Kristian. Maka hari ini untuk kita melakukan dakwah kita secara lebih efektif kepada penganut-penganut di kalangan orang-orang Cina, maka kita akan berbincang apakah kepercayaan orang Cina. Secara ringkasnya dalam konteks kita di Malaysia, kalau kita tanya orang-orang Cina, apakah agama anda? Majoriti daripada mereka akan berkata mereka menganuti agama Buddha. Itu yang mereka akan sebut. Agama Buddha. Beberapa perkara. Yang pertama sekali, bukan semua orang Cina percaya kepada kepercayaan Buddha. Ada segelintir orang-orang Cina yang telah pun menganuti agama Kristian ataupun telah memeluk agama Islam. Itu kita ambil perhatian. Tetapi yang kita nak bincang ni adalah majoriti orang-orang Cina. Bila kita tanya dia, awak ni agama apa? Dia kata dia ni agama Buddha. Kalau diisi borang pun, dalam borang tu bila ada ruangan untuk agama, dia akan tulis agama dia agama Buddha. Tetapi realiti konteks di Malaysia, majoriti penganut-penganut Cina di Malaysia, mereka ini menganuti kepercayaan Buddhism, Taoism, Confucianism. Dicampur antara agama Buddha, agama Tao dan juga agama Confucius. Dan ini yang kita nak bincangkan pada hari ini, apakah dia kepercayaan dalam Buddhism, Taoism dan juga Confucianism. Ini yang kita akan bincangkan insya-Allah. Yang pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut tentang Buddhism, dan seperti mana yang tertera dalam slide, ini adalah pengasas dalam agama Buddha. Siapa nama pengasas ini? Cuba tuan-tuan dan puan-puan tuliskan dalam ruangan komen, siapakah pengasas ni, pengasas yang anda lihat ni bagi agama Buddha. Ramai yang sebut akan sebut macam biasanya daripada pengalaman-pengalaman sebelum ini, mereka akan kata pengasas ni adalah Buddha ataupun Gautama dan sebagainya. Sebenarnya nama dia adalah Siddhartha. Siddhartha tu nama dia. Siddhartha Gautama. Gautama tu nama keluarga. Buddha tu itu adalah gelaran yang diberikan kepada dia.
Itu Buddha. Dan Buddha ni secara ringkasnya kalau dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai enlightenment. Itu secara ringkas saja. Okey, sekarang ni bila kita lihat Siddhartha Gautama Buddha, dia telah lahir di Kapilavastu. Ini adalah kaki pergunungan Himalaya di Nepal. Okey, di Kapilavastu, dan dia adalah daripada suku kaum yang disebut sebagai Sakya. Bagi orang-orang Cina di Malaysia, biasanya mereka akan gelar Buddha ini sebagai Secia Muni. Bererti daripada suku kaum Secia. Dan dia berlahir lebih kurang dalam 2500 tahun yang lepas. Dan dia adalah putera raja. Okey, nama bapanya adalah Raja Sudodana dan ibunya adalah Permaisuri Maya. Dan mereka dikurniakan seorang anak. Ikut kepercayaan mereka, bila anak ini lahir dan menjadi satu adat tradisi pada waktu itu, bila putera raja lahir, maka mereka akan panggil pendeta-pendeta untuk menilik nasib dia, masa depannya macam mana. Maka mereka kata anak ini anak yang istimewa, sama ada dia akan jadi seorang raja yang hebat ataupun menjadi seorang pendeta yang hebat. Dan Raja Sudodana, itu bapa kepada Siddhartha Gautama Buddha tadi, dia mestilah mahukan anak dia tu menjadi seorang raja. Dan dia pun tanya, kenapa pula anak saya boleh jadi seorang pendeta? Maka mereka memberikan petanda-petanda, kalau anak kamu melihat 4 perkara berikut, maka dia akan jadi seorang pendeta. Iaitu perkara yang pertama, orang tua, orang sakit, orang mati dan melihat pendeta yang lain. Maka secara ringkas, daripada kecil Siddhartha membesar dalam kawasan istana, maka dia telah dijauhkan daripada orang-orang tua, orang-orang yang sakit, okey, dan apa lagi, kematian. Maka dia membesar dalam keadaan dia tidak berjumpa dengan orang tua, tidak berjumpa dengan orang sakit. Dan pada usia 16 tahun dia pun sudah berkahwin dan dikurniakan seorang anak selepas itu. Dan dikatakan pada umur dia 29 tahun, kali pertama, bila ada yang kata dia panjat tembok, ada yang kata dia keluar dan sebagainya, kali pertama pada umur 29 tahun dia melihat adanya orang tua. Dan dia pun berfikir, kenapa kita jadi tua? Dan kali pertama dalam hidup dia, dia melihat ada orang sakit. Dan dia pun berfikir, kenapa ada orang yang sakit? Dan kali pertama dia melihat ada orang yang mati. Dan ini membuatkan dia berfikir, kenapa ada kematian? Maka dia pun memikirkan, kenapa dalam dunia ini ada kesengsaraan? Maka dikatakan dia telah pun lari daripada istana, dia tinggalkan istana, dia tinggalkan isteri dia, tinggalkan anak dia, semata-mata nak cari jawapan kepada kenapa dalam dunia ini ada kesengsaraan. Kenapa kita perlu jadi tua? Kenapa kita sakit? Kenapa kita mati? Dan akhirnya dalam perjalanan dia tu dia jumpa dengan seorang pendeta lain. Maka dari situ dia pun menjadi seorang pendeta dan mencari jawapan demi jawapan, tetapi tidak menemui jawapannya. Maka dikatakan satu hari dia pun berikhtiar, dia akan berpuasa, dia akan mencari jawapan dan duduk di bawah satu pokok yang disebut sebagai pokok Bodhi. Itu pokok Bodhi ni, okey, dan duduk di bawah pokok tadi tu sehingga tu dia pun mendapat jawapan. Itu dikatakan pada masa dia duduk di situ, dia telah mendapat enlightenment, mendapatkan jawapan kepada persoalan-persoalan dia tadi. Dan daripada situ, dia membawa kepada 4 kebenaran. Jadi bagi orang-orang Buddha, kepercayaan yang mereka pegang adalah 4 noble truth, iaitu dukkha, samudaya, nirodha, magga. Ini adalah 4 kepercayaan. Maka apakah dia itu dukkha? Dukkha ini membawa kepada maksud dalam hidup ini ada dukkha, sengsara. Macam bahasa Melayu juga, dukkha. Contohnya dengan segala duka citanya dimaklumkan, permohonan anda diluluskan. Tak, kalau diluluskan itu bukan dukkha, itu ialah sukha. Sukh dalam bahasa Sanskrit, sukha. Kalau dukkha. So dalam bahasa Sanskrit tadi tu, bila sebut dukkha, dia membawa maksud yang sama dengan bahasa Melayu. Dukkha, dalam hidup ini ada dukkha, ada sengsara. Kenapa ada dukkha ini? Dukkha ini disebabkan oleh samudaya. Sebab manusia ada keinginan, ada desire. Jadi kalau kita tak mahu dukkha, kita nak buang dukkha, macam mana caranya? Itu jalan nirodha. Nirodha artinya ialah kalau tak mahu dukkha,
kita kena buang keinginan. Macam mana caranya kita nak buang keinginan tadi? Kita ikut jalan Magga. Magga tadi membawa kepada jalan 8 lapis ataupun dikenali juga sebagai Eightfold Path. Apa dia Eightfold Path? Right view, right thought, right speech, right conduct, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration. Maka orang-orang yang pegang kepada ajaran Buddha, mereka diajar untuk ikut 8 jalan kebenaran ini, 8 jalan ini untuk mencapai nirwana. Kalau dalam bahasa Sanskrit dia sebut nirwana, dalam bahasa Pali itu bahasa pertuturan Siddhartha Gautama Buddha disebut sebagai nirbana. Apakah maksud nirwana? Kita biasa dengarkan nirwana. Secara ringkas, nirwana, kalau saya nak bagi contoh maksud nirwana, katakan ada api lilin, ada api padanya dan kita tiup lilin tadi. Dan bila kita tiup, apa berlaku pada api tadi? Api tadi akan padam, hilang. Api yang hilang tadi, padam tadi, itu disebut nirwana. So, cara ringkas, nirwana bererti mencapai satu tahap di mana kita menghilangkan desire tadi, keinginan tadi. So, macam mana mereka nak hilangkan desire tadi? Mereka ikut jalan 8 lapis, right view, right thought, right speech, right conduct, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration. Iaitu pandangan yang benar, pemikiran yang benar, pertuturan yang benar, perlakuan yang benar, cari nafkah hidup yang benar, usaha yang benar, dengan juga pemikiran mendalam yang benar dan juga pemfokusan, pengkhususan yang benar. Jadi kalau kita lihat dalam agama Islam, ajar tak ke 8 perkara ini? Islam ajar tak kita mempunyai pandangan yang benar? Islam ajar tak kita mempunyai fikiran yang benar? Islam ajar tak kita mempunyai pertuturan yang benar? Islam ajar tak kita mempunyai perlakuan yang benar? Dan seterusnya. Semua yang kita sebut 8 cara hidup tadi, dalam Islam dah ajar dah. Dan lebih daripada itu. Maka bagi orang-orang Cina yang berpegang kepada agama Buddha, inilah jalan 8 lapis. Itu secara ringkas. Dan bila kita kata tentang penganut di kalangan agama Buddha ini, mereka terdapat 3 mazhab utama dalam dunia. Kalau kita lihat di Malaysia, majoriti yang ada di Malaysia, termasuk juga di China, di Taiwan, di Jepun, di Korea, di Vietnam sebagai contoh, mereka adalah daripada golongan ataupun daripada kalangan yang berpegang kepada mazhab Mahayana. Itu majoriti Chinese di Malaysia adalah Mahayana. Tetapi kalau kita pergi ke Sri Lanka, kalau kita pergi ke Thailand sebagai contoh, mazhab Buddha yang mereka pegang di situ adalah daripada kalangan Theravada. Dan golongan Mahayana biasanya akan menggelarkan mereka sebagai Hinayana. Jadi kalau kita lihat Buddha yang ada di Sri Lanka ataupun di Siam, mereka daripada Theravada. Dan kemudian kalau kita lihat yang berada di Tibet, di Bhutan, di Nepal, itu daripada mazhab Vajrayana. Kita biasa dengar nama Dalai Lama sebagai contoh. So Dalai Lama adalah antara mereka yang menganuti daripada mazhab Vajrayana. Tetapi dua yang majoriti di dunia adalah Mahayana dan juga Theravada. Secara ringkas, kalau kita jumpa orang yang menganuti agama Buddha, macam mana kita nak tahu dia ni daripada Mahayana ataupun Theravada? Kita lihat kalau di rumah dia ada patung Buddha sebagai contoh, kita tengok patung Buddha tadi. Kalau yang berpegang kepada ajaran Theravada, patung Buddha yang mereka ada, biasanya Buddha itu adalah Buddha yang sangat kurus. Sebab bagi mereka, Buddha adalah seorang yang sentiasa berpuasa. Maka tidaklah dia mempunyai badannya besar. Itu bagi Theravada, biasanya patung Buddha tadi adalah kurus. Tetapi kalau yang berpegang kepada Mahayana, biasanya patung-patung Buddha tadi adalah berisi.
Dan antaranya mereka mempunyai macam laughing Buddha sebagai contoh, di mana perutnya buncit. Itu menunjukkan kemakmuran, kemewahan, insya-Allah. Jadi ini adalah secara ringkas tentang Buddhism. Sekarang kita beralih pula kepada antara pegangan orang-orang Cina, iaitu daripada Taoism. Okey, sekali lagi saya nak bertanya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita lihat dalam gambar slide ini adalah pengasas bagi agama Taoism. Okey, siapa nama pengasas Taoism ini? Okey, siapa nama pengasas dia? Dan tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya kalau ada apa-apa persoalan dan sebagainya, okey, boleh lontarkan dalam ruangan komen. Nanti hujung-hujung ni apa masa yang ada pada saya akan cuba jawab satu persatu. Dan misal kata kalau saya tak sempat nak menjawab pada waktu siaran ini, maka saya akan kemudian nanti bila saya dapat masa, sedikit sebanyak masa, saya akan cuba lihat balik ruangan komen-komen tadi, dan mana-mana soalan yang belum terjawab lagi, insya-Allah saya akan cuba jawab ikut kemampuan saya nanti. Okey, sekarang sekali lagi. Okey, gambar yang kita lihat ini adalah pengasas kepada fahaman Taoism. Okey, siapa nama dia? Siapa nama pengasas dia? Tao? Bukan Tao. Bukan Tao. Sebenarnya nama dia adalah Lao Tzu. Lao Tzu. Okey, saya ada soalan, saya dapat soalan di sini. Okey, color pakaian Sami pun lain mengikut mazhab kan Brusha? Ya, betul. Betul. Kalau kita lihat di kalangan orang Buddhis ni, dari segi pakaian mereka pun ada warna-warna mereka. Ikut kepada mazhab mereka ataupun ikut daripada negara mereka, daripada negara mana mereka berasal. Ada antaranya kekuningan sikit, ada antaranya ke-orangean, ada antara mereka macam kemerahan. Memang betul. Itu adalah pakaian mereka. Okey, kita teruskan balik. Nama pengasas bagi agama Tao ini adalah Lao Tzu. Dan kalau kita lihat antara simbol dalam agama Tao adalah yin dan yang. Yin, yang. Yang kita lihat sekarang ni, yang bahagian yang warna hitam itu disebut sebagai yin, dan bahagian yang warna putih disebut sebagai yang. Yin ini adalah mewakili seperti malam, lembut, sejuk. Okey, dan kalau yang, dia mewakili panas, siang. Okey, itu antaranya. Kalau kita lihat antara yin dan yang adalah dua perkara yang cukup bertentangan, opposite, dua perkara yang opposite. Maka antara falsafah dalam yin dan yang pertama ialah apabila ada dua ekstrim, ambil jalan tengah. Kalau kita tengok yin adalah panas, yang adalah sejuk. Yin adalah malam, yang adalah siang. Okey, jadi kalau ada dua ekstrim, ambil jalan yang tengah. Dan kalau dalam agama Islam pun mengajar kita, contohnya di dalam surah Al-Baqarah, surah nombor 2, ayat nombor 143, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahawa orang-orang Islam ini adalah umatan wasatiyah, umat pertengahan. Jadi kalau kita ada dua ekstrim, ambil jalan pertengahan. Letak sesuatu pada tempatnya. Okey, ini satu falsafah bagi yin dan yang. Yang keduanya, kalau kita perasanlah, mungkin kita tengok cerita-cerita Cina sebagai contoh, adanya tabib Cina. So, bila ada tabib Cina, dia pun cek badan kita sakit, dia pun cek. Dan dia akan tengok badan kita ni, oh, kita ni panas. Maka bila kita panas, dia akan suruh kita kurangkan makanan panas dan lebihkan makanan sejuk. Ataupun kalau badan kita sejuk, maka dia akan suruh kita kurangkan makanan sejuk dan lebihkan makanan panas. Dengan lain perkataan, bagi badan kita dalam keadaan yang sederhana. Okey, ada satu lagi falsafah di sebalik simbol yin dan yang. Tuan-tuan dan puan-puan, perasan tak pada simbol tadi? Kalau di bahagian yang hitam, ada satu tumpuk putih. Dan di bahagian yang putih, adanya tumpuk hitam. Okey, kita ambil contoh sebagai perbandingan. Katakan bahagian putih tadi itu mewakili kepada kebaikan dan bahagian hitam tadi mewakili kepada kejahatan. Kalau kita lihat di simbol yang putih yang bahagian yang kecil tadi itu, masa kebaikan ni semakin lama semakin bertambah, kebaikan semakin lama semakin bertambah,
kebaikan semakin lama semakin bertambah, maka bahagian hitam pula akan semakin lama semakin berkurangan. Yang bila kebaikan bertambah, kejahatan akan semakin berkurangan, kejahatan akan semakin berkurangan, daripada kemuncak kebaikan, daripada kalangan yang baik tadi akan lahir satu golongan yang jahat. Itu tumpuk hitam di kawasan putih. Maka orang yang jahat tadi dia akan mengembangkan kejahatan. Kita lihat balik bahagian hitam tadi tu, maka kejahatan tadi akan semakin lama semakin berkembang, kejahatan tu semakin lama semakin berkembang, dan kemudian kebaikan semakin berkurangan. Dan pada kemuncak kejahatan akan lahir di kalangan mereka satu kelompok yang baik, iaitu tumpuk putih di dalam hitam tadi. Dan maka yang baik tadi itu akan menyebarkan kebaikan, maka yang kebaikan itu semakin berkembang. Dengan lain perkataan, peredaran ini akan sentiasa berterusan. Ini adalah antara konsep dalam yin dan yang. Cukup menarik. Dan seterusnya adalah tentang agama Taoism ini. Okey, yin dan yang kita telah pun bincangkan tadi. Satu lagi, kalau yin adalah dilihat sebagai feminin, wanita, yang adalah sebagai jantan, lelaki. Okey. Sekarang ni apakah yang dimaksudkan dengan Tao? Tao itu adalah the way. Dan kitab dia dikenali sebagai Tao Te Ching. Maksudnya the way to the way of virtue. Jalan kepada kebenaran, dengan secara ringkas. Saya pernah berbincang dengan seorang tokoh yang beragama Tao, dan pada waktu itu dia merupakan Presiden Persatuan Tao se-Malaysia. Dia presiden bagi agama-agama Tao di Malaysia. Dan masa saya berdua saja dengan dia, saya pun bertanya dengan dia, ceritakan kepada saya, siapakah Tao? Dia kata Tao ialah sesuatu yang akal manusia tak boleh nak langkaui. Saya pun tanya dia, jadi Tao ni siapa? Dia kata Tao ini adalah maha berkuasa, yang paling berkuasa. Tak ada yang lebih besar daripada Tao. Maka saya tanya dia, Tao ni rupanya apa? Dia kata Tao ni memang tak ada rupa. Tak ada rupa bagi Tao. Saya tanya dia, Tao ni lelaki ke perempuan? Dia kata Tao ni bukan lelaki, bukan perempuan. Tao ni ada tangan, ada kaki ke? Dia kata tak. Tao tak ada tangan, Tao tak ada kaki, tak ada apa-apa. Okey, dia kata Tao tidak ada apa-apa. Okey, sebenarnya apa yang dijelaskan tentang Tao tadi, okey, adalah sangat menyerupai tentang Allah SWT. Sebab bagi kita yang beragama Islam, okey, Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah sesuatu yang kita dalam akal fikiran kita boleh kotak-katikkan Allah ni, kita letakkan pada tempat dan sebagainya. Dan bagi kita sebagai seorang yang beragama Islam, Allah ni tidak ada rupa. Jadi apa yang diceritakan tentang Tao tadi, saya pun ambil kesempatan tadi untuk menceritakan siapakah Allah Subhanahu Wa Taala dalam agama Islam. Dan saya pun ceritakan pada dia tentang suratul Ikhlas, surah nombor 112, ayat 1 hingga 4. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan bila cerita tu, dia pun rasa macam tertarik lah. Dia pun rasa tertarik. Alhamdulillah. Kita teruskan saja, insya-Allah. Sekarang kita lihat satu lagi aspek kepercayaan di kalangan orang-orang Cina di Malaysia, iaitu Confucianism. Siapakah nama pengasas agama Confucianism? Okey, nama dia sebenarnya bukannya Confucius, bukan. Nama dia adalah Kung Fuze, Master Kung. Itu nama dia, Kung Fuze. Itu nama dia sebenarnya. Tetapi di barat mereka panggil dia, gelar dia sebagai Confucius. Sekarang marilah kita lihat apakah ajaran dalam kepercayaan Confucianism yang dibawa oleh Kung Fuze. Okey, yang pertama sekali kalau kita lihat dalam ajaran dia, antara lain adalah membawa ajaran kasih sayang, mengajar kepada moral, mengajar pada keuntungan, menjadi seorang gentleman, akhlak yang baik, menghormati ibu bapa, kesetiaan, bertimbang rasa. Okey, sekarang tuan-tuan dan puan-puan, dalam agama Islam, dia ajar tak perkara-perkara ini? Dalam Islam ajar tak kita untuk menjadi baik, memberikan kasih sayang? Islam ajar tak pada kita? Islam ajar tak kita untuk ada moral yang baik?
menjadi gentleman, akhlak yang baik, menghormati ibu bapa, bertimbang rasa, kesetiaan. Islam memang ajar. Islam ajar semua ni dan lebih lagi. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita lihat bagi orang-orang Cina, mereka kena ambil daripada agama Buddha, campur dengan Taoism, campur dengan Confucianism. Mereka gabungkan tiga-tiga ini kebiasaannya di Malaysia. Tetapi benda-benda yang baik yang diajar dalam tu, Islam dah ajar dah pada kita. Dan lebih banyak lagi Islam ajar pada kita. Maka dalam agama Islam, dia adalah agama yang syumul, agama yang sempurna, agama yang lengkap. Tetapi bagi orang-orang Cina, mereka kena berpegang kepada fahaman-fahaman yang berbeza-beza untuk mendapatkan keseluruhan tadi. Okey, kita ambil contoh-contoh yang lain. Di dalam Confucianism, antara perkara yang ditekankan adalah filial piety, hubungan sesama manusia. Maka dalam Confucianism diberi penekanan hubungan antara bapa dengan anak ataupun anak dengan ibu bapa. Islam ajar kita kan hubungan antara anak dengan ibu bapa. Ya, Islam ajar kita cukup berluas. Dan kemudian dalam Confucianism dia juga berikan penekanan hubungan antara raja dan rakyat, hubungan antara suami dan isteri, hubungan antara orang tua dengan orang muda, dan juga hubungan antara yang sebaya. So bagi Confucianism, dia ajar dua-dua ini. Okey, sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, kita ambil contoh. Okey, kita ambil contohlah hubungan antara raja dengan rakyat. Melalui Confucius, apa yang dia ajar? Dia ajar bukannya rakyat yang bekerja untuk raja, tidak. Dia ajar sebenarnya raja yang kena kerja untuk rakyat. Raja bekerja untuk rakyat dan rakyat mentaati raja. Cuba kita lihat konsep dalam Islam. Dalam Islam, bila kita kata seseorang tu menjadi pemimpin, pemimpin bukan bererti dia mempunyai satu privilege yang istimewa dan sebagainya. Tidak. Bila kita kata seseorang tu menjadi pemimpin dalam Islam, itu adalah satu amanah. Itu adalah satu tanggungjawab. Dan pemimpin dalam agama Islam, dia yang berkhidmat kepada rakyat. Pemimpin bekerja untuk rakyat dan rakyat taat kepada pemimpin. Jadi ini adalah nilai-nilai persamaan kita dapat lihat dalam kepercayaan-kepercayaan lain yang sebenarnya sudah pun terdapat dalam agama Islam. Okey, mungkin ada antara tuan-tuan dan puan-puan akan bertanya, Brother Shah, kenapa kita fokus pada persamaan? Kenapa Brother Shah ni banyak cerita pasal persamaan? Okey, jawapan saya. Kenapa saya cerita tentang persamaan? Yang pertama, kita ambil ayat Al-Quran dulu. Dalam surah Ali Imran, surah nombor 3, ayat nombor 64. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah." Yang bermaksud, katakan kepada ahli kitab. Walaupun dalam Quran biasanya merujuk ahli kitab ni merujuk kepada Yahudi dan Nasrani, tetapi formula ini kita luaskan kepada semua. Katakan kepada ahli kitab, ta'alau, marilah kepada kalimah-kalimah yang bersamaan, sawaim, bersamaan antara kami dan kamu. Sekarang Allah perintahkan kita cari persamaan, fokus pada persamaan. Tapi persamaan yang kita nak bincang ini, apa objektif dia? Apa tujuannya? Tujuannya tidak lain tidak bukan, bila kita bincang persamaan-persamaan tadi, adalah untuk menjurus kepada mereka, iaitu Allah nak budak illallah, supaya mereka tidak menyembah selain dari Allah. Maka tujuan saya, bila saya berjumpa dengan kawan-kawan saya yang bukan beragama Islam, bila saya lakukan perbandingan agama, walaupun saya akan fokus persamaan antara kami dan mereka, maka saya akan cuba salurkan persamaan tadi
akhirnya membawa mereka untuk menyembah Tuhan yang satu, Tuhan yang mencipta seluruh alam semesta ini, tidak lain tidak bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persamaan-persamaan yang kita bincang ini adalah untuk menjurus kepada Allah la buddha illallah, menjurus kepada menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak ya kenapa saya bincang tentang persamaan tadi? Tetapi adakah semua agama sama? Tidak. Semua agama tidak sama. Contoh dalam agama Islam, kita sudah pun jelas tentang perkara ini dan sudah pun kita bincang dalam siri-siri yang lepas, tetapi saya akan ulang sekali lagi. Dalam surah Al-Imran, surah nombor 3 ayat nombor 19, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud satu-satunya agama di sisi Allah adalah Islam. Surah Ali Imran, surah nombor 3, ayat nombor 85. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, kalau siapa-siapa memilih agama selain dari Islam, maka tidak akan diredai oleh Allah. Maka semua agama tidak sama. Ada nilai-nilai persamaan dan juga ada perbezaan. Tetapi untuk tujuan berdakwah, pada peringkat awal, kita akan fokus pada persamaan, supaya perbincangan kita lebih harmoni. Tetapi bila kita dah biasa, kita dah jalinkan hubungan yang baik, sudah ada kemesraan, sudah ada saling mempercayai antara satu sama lain, di masa-masa depan, kita boleh mula bincangkan perbezaan-perbezaan yang ada dalam keadaan yang cukup harmoni, insya-Allah. Itu satu tujuan dia. Kenapa kita cari persamaan? Tujuan kedua, kenapa saya bincang persamaan, di mana yang terdapat dalam kepercayaan orang-orang Cina, dan saya kaitkan ni dengan agama Islam, sebab orang-orang Cina mempunyai tamadun yang lebih daripada 2000 tahun. Okey, mempunyai tamadun yang cukup lama. Jadi bagi orang-orang Cina, mereka ada satu pride, satu kebanggaan. Mereka ni mempunyai tamadun yang lama. Dan ada antara orang-orang Cina, saya tak kata semua, ada antara orang Cina, mereka mempunyai salah tanggapan terhadap agama Islam. Banyak yang mereka salah faham tentang Islam. Ada antara mereka mempercayai agama Islam ni agama yang mundur. Ada antara mereka ni rasa agama Islam ni adalah agama yang menindas manusia, menindas wanita. Agama Islam ni adalah agama yang terbelakang. Agama Islam ni penuh dengan kepercayaan karut marut. Ini tanggapan mereka. Mereka salah faham tentang Islam. Jadi bila saya fokus pada persamaan-persamaan yang ada antara Islam dengan kepercayaan mereka, ramai daripada mereka terkejut. Betul ke Islam percaya begitu? Betul ke Islam percaya begitu? Dan ini membuatkan mereka ingin tahu secara lebih mendalam sebenarnya Islam ajar apa. Sekarang mereka pula tanya, sebenarnya Islam ajar apa? Dan ini memberikan peluang kepada saya menceritakan tentang keindahan agama Islam, tentang kecantikan agama Islam. Nampak ya? Jadi tujuan kita cerita tentang persamaan tadi, bukan kita nak kata semua agama sama. Tidak. Tapi mindset kebanyakan orang Cina, mereka rasa mereka ni adalah bangsa yang hebat. Mereka rasa begitu. Dan kadang-kadang kerana ada antara mereka, segelintir daripada mereka, kerana mereka hebat, mereka rasa yang lain tu tak hebat lah, tak berapa kuat lah. Dan ini yang kita nak bawa kepada mereka, menunjukkan bahawa agama Islam tu sebenarnya lebih hebat, lebih lengkap lagi. Apa yang kau ada dalam agama kau, Islam dah ajar dah pada kita. 1400 tahun yang lalu Islam dah ajar kepada kita. Dan ini membuatkan ramai daripada orang-orang Cina, bila saya bercakap dengan mereka, mereka memang terkejut dan mereka ingin tahu lebih mendalam tentang Islam. Dan ini membuka jalan kepada saya, yang pertama, menerangkan tentang agama Islam, dan yang keduanya, membetulkan salah faham terhadap Islam. Dan kita doakan insya-Allah, mudah-mudahan mereka mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan akhirnya kembali kepada agama Islam, insya-Allah. Seterusnya kita lihat beberapa sembahan-sembahan orang-orang Cina. Antara yang orang-orang Cina, ini saya bagi ni konteks Malaysia. Antara yang orang-orang Cina sembah ini adalah seperti Omitofo ataupun Amitabha. Bukan Amitabh Bachchan ya. Okey, ini adalah Omitofo ataupun Amitabha. Bagi orang Cina, Omitofo ataupun Amitabha ni adalah Tuhan yang maha berkuasa. Kalau dalam bahasa Arab, dalam Islam, kita akan sebut Allahu Akbar. Tuhan yang maha berkuasa. Itu bagi orang Cina,
Omitofo ataupun Amitabha. Dan seterusnya kalau kita lihat, antara Tuhan yang sangat popular di kalangan orang-orang Cina adalah Kuan Yin. Dan bagi orang Cina, Kuan Yin adalah Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Kalau dalam bahasa Arabnya kita akan sebut Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan orang Cina yang sembah Kuan Yin biasanya tidak makan daging lembu. Bukan hanya orang-orang Hindu yang tak makan daging lembu. Ada segelintir orang Cina, khususnya orang Cina yang sembah Kuan Yin juga tidak makan daging lembu. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan mempunyai kawan-kawan Cina, jiran-jiran Cina, yang bila anda buat jamuan makan, kenduri dan sebagainya, tanya mereka sebenarnya mereka ni apa yang mereka boleh makan, apa yang mereka tak boleh makan. Kalau mereka sembah Kuan Yin, biasa mereka tak makan daging lembu. Dan ada antara orang Cina yang memang makan sayur-sayuran, yang menjadi vegetarian. Maka bila kita tahu apa yang mereka boleh makan, apa yang mereka tak boleh makan, itu akan memudahkan kita dalam menyampaikan dakwah melalui makanan. Dan kita akan bincang perkara ini sebentar lagi insya-Allah. Jadi Kuan Yin, dan Kuan Yin ini sebenarnya berasal daripada India. Di India, Kuan Yin ini sebenarnya adalah Avalokiteshvara. Dia seorang bodhisattva daripada India. Tetapi di China dikenali sebagai Kuan Yin. Masa di India, Avalokiteshvara adalah seorang lelaki. Tetapi Kuan Yin di China adalah seorang wanita. Saya pernah bertanya dengan orang-orang yang menjaga kuil, tokong Kuan Yin. Saya tanya, macam mana Kuan Yin ini asalnya adalah Avalokiteshvara, seorang lelaki. Kemudian Kuan Yin hari ini bagi orang Cina adalah seorang wanita. Bagaimana boleh tukar jantina? Mereka kata mereka pun tidak pasti. Tetapi mereka kata Kuan Yin ini mengambil banyak rupa. Kadang-kadang ambil rupa sebagai lelaki, kadang-kadang ambil rupa sebagai wanita. Itu jawapan mereka. Alhamdulillah. Seterusnya ini ialah Tua Pek Kong. Dan Tua Pek Kong bagi orang Cina adalah Tuhan yang memberi rezeki, yang menjaga harta benda. Ini ialah Tua Pek Kong. Tetapi kebanyakan orang-orang Melayu akan panggil sebagai Tua Pek Kong. Tua Pek Kong sebenarnya ialah Tua Pek Kong. Okey, inilah Tuhan yang menjaga harta benda, yang memberi rezeki. Dalam agama Islam, yang menjaga harta benda, yang memberi rezeki tidak lain, tidak bukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya kalau kita lihat, antara yang orang-orang Cina sembah adalah Kuan Kong. Kalau dalam konteks kita di Malaysia, kebanyakan yang sembah Kuan Kong ini adalah sama ada ahli perniagaan, businessman ataupun gangster. Kalau di Hong Kong, sebagai contoh, kita ambil contoh Hong Kong, yang biasa sembah Kuan Kong ini adalah polis dan juga gangster. Dan polis akan menyembah kepada Kuan Kong supaya Kuan Kong tolong polis tangkap gangster. Gangster pun sembah Kuan Kong supaya Kuan Kong tolong gangster melepaskan diri daripada polis. Jadi dua-dua pun sembah pada Tuhan yang sama. Dan satu yang saya nak bagi tahu, bagi orang Cina yang sembah Kuan Kong, mereka ni sangat-sangat berdisiplin. Dan mereka ni kalau sembah Kuan Kong, mereka ni mempunyai satu kesetiaan yang cukup tinggi. Kalau sesama sendiri, mereka ni kalau macam katakan ahli gangster yang sembah Kuan Kong, mereka ini mempunyai taat setia yang cukup tinggi. Lebih kesetiaan mereka tu lebih tinggi berbanding dengan adik-beradik sendiri, berbanding dengan ahli keluarga sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita berdakwah dengan orang-orang Cina khususnya yang sembah pada Kuan Kong, pastikan kita sentiasa menepati janji. Contoh, kalau kita janji dengan dia, esok kita nak jumpa pukul 11 pagi, pastikan sebelum 11 pagi kita dah sampai dekat situ. Sebenarnya bukan hanya dengan orang Cina yang sembah Kuan Kong. Kita orang Islam ni kena menepati janji sepanjang masa dengan semua orang. Bukan hanya dengan orang-orang tertentu saja. Sebab antara ciri-ciri orang yang beriman adalah menepati masa insya-Allah. Dan seterusnya kalau kita lihat, ini konteks kita di Malaysia, antara yang orang Cina sembah ni adalah Datuk Kong. Datuk Kong ini adalah Tuhan Tanah. Juga dikenali sebagai Tu Ti Kong. Tuhan yang menjaga kawasan. Okey, dalam gambar ini ada 3 Datuk Kong dalam tu. Tuan-tuan dan puan-puan nampak tak? Tak berapa nampak. Nak pandangan yang lebih dekat lagi ke? Okey, letak muka tu hampir pada skrin.
Okey, tidak. Saya bagi gambarnya lebih rapat lagi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, cuba lihat ada 3 Datuk Kong. Okey, nampak tak nama mereka apa? Apa nama mereka yang tertera dekat slide? Cuba baca. Apa nama dia? Datuk Osman, Datuk Haji, Datuk Hassan. Betul kan? Okey. Ada segelintir orang Cina, kalau mereka ni tinggal di kawasan yang ada orang Melayu dekat situ dan sebagainya, dan melihat ada di antara orang Melayu ni, orang yang beragama Islam ni yang cukup baik, yang pergi masjid 5 waktu sehari, solat 5 waktu tak pernah tinggal, puasa tak pernah tinggal, seorang yang mempunyai akhlak yang cukup baik, seorang yang sangat jujur, seorang yang tak pernah menipu orang, tak ada berbohong, tak ada apa-apa, seorang yang sangat baiklah. Bila dia mati, mereka akan jadikan dia sebagai penjaga kawasan itu. Tu Tikong, Tuhan tanah, Tuhan kawasan itu. Dan dalam konteks kita dekat Malaysia, dikenali sebagai Datuk Kong. Jadi bagi mereka, kalau ada apa-apa yang mereka nak minta, kalau minta melalui Datuk Kong, Tuhan akan mudah untuk Tuhan nak bagi apa yang kita hasratkan. Sebab bagi mereka, diri mereka ni banyak melakukan kesalahan, mereka bukan orang yang baik. Kalau mereka minta, mereka tak dapat. Tapi kalau minta melalui Datuk Kong, mudahlah dipenuhi oleh Tuhan. Ini adalah antara kepercayaan bagi orang-orang Cina. Saya bagi ringkas-ringkas saja. Ini adalah Chai Sen. Jadi gambar yang kita tengok Chai Sen ini adalah Tuhan yang memberikan kemakmuran. Prosperity God. Tuhan yang beri kemakmuran. Bagi kita dalam agama Islam, yang memberikan prosperity, yang memberikan kemakmuran, tidak lain tidak bukan adalah Allah SWT. Itu bagi kita. Betul? Benar. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sedikit perbincangan. Perasan tak? Bagi saya, apa yang orang-orang Cina lakukan, mereka sebenarnya mahu menyembah Allah SWT. Mereka nak sembah Allah. Tetapi mereka tak faham tentang Tauhid. Maka satu nama Allah, satu sifat Allah. Contohnya macam Allah ni adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dijadikan satu Tuhan, Kuan Yin. Allah ni adalah Maha Berkuasa, Allahu Akbar. Maka dijadikan Omitofo. Allah inilah yang memberikan rezeki pada semua, Ar-Razak. Maka mereka jadikan sebagai Tua Pekong. Maka satu sifat Allah dijadikan satu tokong. Satu sifat Allah dijadikan sebagai satu Tuhan. Jadi bagi saya, sebenarnya orang-orang Cina ni nak menjurus, nak menyembah kepada Allah SWT. Cuma mereka tak faham apa itu Tauhid. Sekarang ni cuba teka, kenapa orang-orang Cina, khususnya di Malaysia, tak tahu tentang Tauhid. Kenapa mereka tak tahu? Cuba teka. Pada saya, majoriti daripada orang Cina tak tahu tentang Tauhid adalah kerana kita orang Islam, kita gagal menyampaikan dakwah Islam kepada mereka. #mohon terasa. Kita gagal buat kerja kita, ceritakan kepada mereka apa itu ajaran agama Islam. Allah nak budak ilallah. Kenapa tidak ada yang layak disembah melainkan Allah SWT? Kenapa kita mesti sembah Allah? Siapa Allah SWT? Kita gagal menyampaikan dakwah. Jadi saya sangat-sangat berharap tuan-tuan dan puan-puan yang ikuti kuliah kita ni dalam pondok masjid, bukan saja untuk slot dakwah, termasuk slot-slot yang lain. Sebarang ilmu yang kita dapat, tolonglah jangan buat jeruk. Ilmu tadi tu jangan buat jeruk, jangan buat pekasam. Maksudnya apa? Jangan disimpan saja. Tidak. Ilmu yang kita dapat, kongsilah dengan orang-orang lain. Sebar-sebarkan ilmu yang kita dapat. Bagi yang ada kemampuan untuk bercakap, sebarkan melalui lisan, melalui percakapan. Bagi yang ada kemampuan menulis, sebarkan melalui penulisan, termasuk media sosial, termasuk melalui Facebook, daripada WhatsApp, daripada Instagram, pelbagai cara. Macam-macam pendekatan yang kita boleh buat. Janganlah jadikan ilmu ini sebagai jeruk ataupun pekasam, tetapi gunakan ilmu ini, sebarkanlah semerata tempat, insya-Allah. Baik, kita teruskan lagi. Satu daripada cara yang praktikal kita nak berdakwah dengan orang-orang Cina adalah melalui makanan.
orang Cina ni memang suka makan. Saya ada ramai sahabat-sahabat Cina. Kalau nak pergi tempat makan, saya biasanya serah kepada mereka. Kau je lah pilih tempat makan. Saya ada ramai kawan-kawan Cina yang beragama Islam. Pendakwa Islam daripada kalangan orang Cina yang telah memeluk Islam. Subhanallah. Dan mereka ni memang suka makan. Ada pepatah yang mengatakan, ada orang makan untuk hidup, tetapi ada juga orang yang hidup untuk makan. Okey, jadi antara cara kita kalau nak berdakwah dengan orang-orang Cina melalui makanan. Kita boleh ajak orang Cina ni datang ke rumah kita sebagai contoh. Datang ke rumah kita macam minum petang. Kita hidang dia teh ataupun kopi dengan kuih-kuih Melayu sebagai contoh. Okey, sebab ada antara orang Cina ni memang gemar makan kuih-kuih Melayu. Yang penting makanan tu adalah sedap. Kalau makanan tu sedap, memang mereka suka. Biar mereka datang, lepas tu sembang pasal nak dakwah ni. Tak sebenarnya cerita pasal Islam dulu. Tak. Kita sembang kosong dulu. Sembang tentang sukan ke, sembang pasal apa ni, bola sepak ke, sembang pasal apa yang sedang berlaku dekat dunia kita ke. Sembang kosong dulu. Kita go step by step. Lepas tu kita makan dan sebagainya. Subhanallah, nak berdakwah ni taklah susah sangat. Kemudian katakan tengah-tengah kita minum semua tu dah masuk asar sebagai contoh. So kita pun excuse diri kita, kita kata, oh ini time untuk saya solat sekejap. So kita pun excuse, kita pergi solat. Jangan solat dalam bilik. Jangan solat dalam bilik. Jangan. Kalau boleh, dekat ruang tamu tu, kita cari satu sudut yang sesuai, kita solat dekat ruang tamu tadi. Okey. Dan bila kita solat dekat ruang tamu, kawan Cina tadi kita beritahu dia, tunggu sekejap je, saya solat sekejap je. Lepas tu kita solat dekat ruang tamu tadi tu, biar dia nampak apa kita buat. Dan kita pun solat. Dan kita ringkaskan solat tadi. Dan selesai solat tu, kita kembali kepada dia. Dan dia pun nampak kita solat kan. Itu pun dah kira dakwah. Dan mungkin dia kamu tanya, kenapa tadi kamu buat begitu? Kenapa kamu begini? Mungkin dia akan rasa tertarik. Antara perkara pengalaman saya, antara perkara yang non-Muslim sangat-sangat tertarik dengan agama Islam, dengan penganut Islam, ialah kita solat 5 waktu sehari. Dan bila kita solat berjemaah, kita sangat berdisiplin. Bila imam berdiri, semua berdiri. Bila imam rukuk, semua rukuk. Dan bila imam sujud, semua sujud. Dan bila kita sujud, kepala kita ni, iaitu anggota badan yang paling mulia, kita letak atas lantai tempat kaki pijak, menunjukkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta kita, Tuhan sekalian alam, kita merendahkan diri kita, letakkan anggota yang paling mulia di atas lantai tempat kaki pijak. Di hadapan Allah SWT, kita nobody. Dan ramai daripada non-Muslim sangat tertarik dengan ni. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak berdakwah dengan non-Muslim, kita tak tahu kata-kata kita yang mana atau perbuatan kita yang mana yang akan meninggalkan kesan dalam hati mereka. Jadi apa yang kita buat bila kita berdakwah dengan non-Muslim, just do your best. Itu je. Do your best. Apa yang kita mampu buat, kita buat. Sebab kita tak tahu perbuatan kita yang mana, kata-kata kita yang mana akan meninggalkan kesan dalam hati mereka, dan bersabit dengan perkara itu, insya-Allah mereka mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. We do not know. So antara kita boleh berdakwah ialah melalui makanan. Okey, secara ringkas sebab masa kita pun dah nak habis. Insya-Allah ada beberapa perayaan orang-orang Cina, antaranya adalah Cap Gomeh. Okey. Cap Gomeh ini biasanya diraikan kalau di Pulau Pinang oleh orang-orang Hokkien ini adalah hari ke-15 daripada tahun baru Cina sebagai contoh. Dan ini juga adalah pesta di mana mereka akan letakkan tanglong-tanglong. Okey, cuma tuan-tuan dan puan-puan, saya tak sempatlah nak bagikan penjelasan secara detail tentang satu persatu perayaan tadi. Tetapi saya akan sebut saja perayaan-perayaan ini sambil lalu saja. Seterusnya adalah, selain daripada Cap Gomeh ni, kita ada upacara yang disebut sebagai Qingming. Qingming ialah setahun sekali orang-orang Cina ni akan pergi ke kawasan kubur. Okey, kubur nenek moyang mereka, mak bapak mereka, okey, disebut sebagai ancestor lah. Okey, keturunan mereka ni, mereka akan pergi ke kubur, bersihkan kawasan kubur dan sebagainya.
Dan kalau ada orang Cina yang telah memeluk agama Islam dan masuk Islam, dia sekarang ni Muslim. Kalau ada Qingming, dia boleh bersama-sama dengan keluarga dia. Dia boleh pergi ke kubur bersama-sama keluarga dia. Dia boleh bersihkan kawasan kubur dan sebagainya. Dia boleh hidangkan makanan, minuman kepada saudara mara yang datang. Itu semua tak ada masalah. Cumanya bila mereka mengambil ruang untuk upacara sembahyang, ataupun bila mereka sembahyang kepada nenek moyang mereka, waktu itu kawan-kawan Cina kita yang masuk Islam jangan ambil bahagian. Jangan kita sembahyang pada nenek moyang yang telah meninggal dunia. Tapi ada orang Cina kata bukan menyembah nenek moyang, sekadar memberi penghormatan sahaja. Okey, jadi kita sebagai orang Islam, kita boleh bersama-sama dalam aspek membersihkan kubur, kita hidang makan minum, menjamu dan sebagainya. Tapi bila ada upacara-upacara yang melibatkan upacara sembahyang, kita tidak ambil bahagian dalam upacara tadi. Itu secara ringkas, insya-Allah. Okey, seterusnya adalah kita lihat Hungry Ghost, hantu lapar. Pada Hungry Ghost ni pun ada beberapa cerita sebaliknya. Ini adalah di mana mereka akan menjamu kepada hantu-hantu yang lapar. Ada pelbagai cerita di sebalik ini, tapi kerana saya lihat jam kita, masa kita tak berapa mengizinkan, tak dapatlah saya nak ceritakan secara spesifik. Satu lagi ialah tentang Mooncake Festival. Dan Mooncake Festival ini dia sebenarnya berdasarkan kepada sejarah di mana orang-orang Cina telah berjaya dalam serangan kepada pihak penjajah, di mana mereka telah berjaya membuatkan strategi melalui pelan-pelan rahsia yang dimasukkan dalam mooncake tadi ataupun kuih bulan. Cuma tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, bila kita kalau nak beli kuih bulan ni, pastikan beli yang halal. Beli yang halal. Sebab kalau kita tak beli yang halal, kita tak pasti, mungkin kuih bulan tu ada yang disapu dengan lemak babi. Itu aja. Kalau bagi saya, antara yang kita buat bila kita nak beli tu, make sure memang ada logo halal, ataupun kalau ada kawan-kawan Cina Muslim, Cina yang telah memeluk agama Islam, kita minta kawan Cina tadi yang tolong belikan. Mereka lagi tahulah, lagi arif mana kuih bulan yang sedap dan sebagainya. Cuma satu peringatan, bila kita minta kawan-kawan kita yang Cina Muslim belikan, tolong jangan lupa bagi duit. Bagi duit dekat dia, minta dia tolong belikan. Jangan lupa bahagian apa? Bahagian bagi duit tadi, insya-Allah. Okey, seterusnya orang-orang Cina ni cara umumnya tak berapalah kuat nak sembahyang dan sebagainya. Cara umumnya tidak. Mereka lakukan upacara-upacara sembahyang ni bila ada peristiwa-peristiwa tertentu ataupun pada hari-hari perayaan tertentu. Kalau ada baby yang baru lahir, okey, mereka buatlah sedikit sebanyak upacara sembahyang. Ataupun waktu perkahwinan. Okey, so bila ada perkahwinan, mungkin mereka buat upacara sembahyang sedikit sebanyak. Dan bila berlaku perkahwinan, antaranya ialah mereka akan berpakaian warna merah, berwarna-warni. Tahun baru Cina pun sama. Sebab bagi mereka pakai warna merah tu ong. Bertuah bila pakai warna merah. So bila ada perayaan macam tahun baru Cina ataupun perkahwinan dan sebagainya, dan kalau kita hadir ke rumah mereka ataupun dalam perkahwinan mereka, tolong jangan pakai warna hitam. Pakai berwarna-warni, insya-Allah. Dan seterusnya, bagi orang Cina ni masa perkahwinan, dia ada satu upacara yang disebut sebagai upacara minum teh. Ini bukan upacara agama, ya, bukan upacara agama. Ini satu budaya bagi orang Cina. Ni bila ada pasangan lelaki dengan wanita berkahwin, okey, maka pasangan pengantin lelaki dengan wanita, dia akan hidang teh kepada mak bapak. Dia akan menjamu teh. Bila menjamu teh kepada mak bapak dia orang, kalau mak bapak dia ambil teh dan minum, itu menunjukkan mereka restui perkahwinan tadi. Dan biasa mereka akan bagi ampau pada pengantin tadi. Jadi kalau ada orang-orang Cina yang telah memeluk agama Islam, kemudian mak bapak dia nak buat upacara minum teh, tak ada masalah. Sebab dia bukan keagamaan, dia hanya sekadar kebudayaan, dan itu adalah cara mereka bagaimana ibu bapa merestui perkahwinan tadi. Dan juga satu lagi, mereka lakukan upacara sembahyang ni bila ada kematian. Bila ada kematian, mereka akan bakar mayat si mati tadi bersama-sama dengan mayat ni. Kebiasaan mereka akan bakar sebiji rumah, bakar orang gaji. Bukan orang yang betul, bukan rumah yang betul, rumah kertas, orang gaji daripada kertas. Bakar kereta,
bakar duit, bakar kredit kad, bakar handphone, apa bagai benda untuk digunakan di dalam neraka nanti. Itulah yang mereka biasa percaya. Dan mereka akan bakar bersama-sama dengan penganut atau mayat si mati tadi. Okey, ini adalah secara ringkas tentang kepercayaan orang-orang Cina. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, beberapa perkara. Perkara pertama, bila kita nak berdakwah dengan sesiapa pun, sentiasa jaga keharmonian dan perpaduan kita di Malaysia. Perkara kedua, dalam surah An'am surah nombor 6 ayat nombor 108, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, janganlah kamu mencerca, jangan kamu menghina apa yang mereka sembah selain dari Allah SWT. Nescaya mereka mungkin kembali menghina, mencerca Allah dengan melampaui batas tanpa ilmu. Jangan kita menghina apa yang orang lain percaya. Perkara ketiga, tugas kita adalah menyampaikan dakwah ikut kemampuan kita. Apa yang kita mampu buat, kita buat. Dan antara dakwah yang kita boleh buat adalah hubungan yang baik dengan mereka. Dan biarlah bila mereka ada pertanyaan tentang Islam, mereka percaya pada kita dan mereka akan datang kepada kita bertanya soalan tentang Islam. Okey, tetapi sentiasa jaga keharmonian dan perpaduan. Itu secara ringkas. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya cuba tengok dalam masa beberapa minit yang masih tinggal ini. Okey, saya cuba tengok kalau ada soalan-soalan yang terdapat di kalangan anda. Kalau ada, saya cuba jawab soalan-soalan anda. Okey, ada yang bagi salam. Untuk semua yang memberikan salam, saya jawab balik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ada tak apa-apa soalan secara spesifik? Okey, setakat ini saya tak nampak ada apa-apa soalan secara spesifik. Okey, tiada soalan secara spesifik. Okey, kalau tiada soalan secara spesifik, tidak jadi masalah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, slot yang berikutnya, berapa hari bulan ya? Slot yang berikutnya, hari ini 11 kan? Okey, kalau slot yang berikutnya, tak salah saya pada 25 hari bulan April, 25 April. Okey, hari Ahad. Okey, hari Ahad, 2 minggu daripada sekarang, waktu yang serupa. Waktu yang serupa, kalau ikutkan jadual pukul 10, tapi biasanya kita atas perkara teknikal, kita akan mula dalam pukul 10.05 minit, 10.10 minit begitu. Okey, insyaAllah dalam 2 minggu lagi kita akan berjumpa. Kali ini kita akan bincang tentang kepercayaan orang-orang Hindu. Apa yang orang Hindu percaya? Apa kitab-kitab suci dia? Bagaimana kita nak berdakwah dengan orang-orang Hindu? Apakah konsep-konsep ketuhanan dalam agama Hindu? Tuan-tuan dan puan-puan, ada tak kawan-kawan Hindu? Ada? Okey. Nak dakwah dengan mereka? Okey, kita lihat apa yang diajar dalam agama Hindu dan daripada situ, bagaimana pendekatan yang boleh kita gunakan bila kita berdakwah dengan orang Hindu, insya-Allah. Okey, jadi setakat ini saja masa mengizinkan kita. Okey, ada satu soalan. Okey, adakah seperlunya kita menguasai bahasa mereka untuk lebih mudah mendekati mereka? Kalau kita boleh menguasai bahasa mereka, itu terbaik. Kalau kita nak dakwah dengan orang Cina, kita boleh cakap bahasa Cina. Tapi tengok, kita di kawasan mana? Kalau orang-orang yang cakap bahasa Mandarin ni adalah orang yang pergi ke sekolah Cina. Yang pergi sekolah Cina, biasa mereka menguasai bahasa Mandarin. Kalau dekat Kuala Lumpur sebagai contohnya, mereka menguasai dialek Cantonese. Kalau di Kelang sebagai contoh, ataupun di Pulau Pinang, itu bahasa Hokkien. Kita tengok di kawasan mana kita berada. Kalau di Sarawak, ada antara mereka ni mungkin bahasa Hakka, Fuchau. Kita tengok kawasan mana kita berada. Tapi kalau kita boleh menguasai bahasa-bahasa mereka, itu terbaik. Kalau nak berdakwah dengan orang India, kebanyakan orang India di Malaysia ni, mereka bertutur dalam bahasa Tamil. So kalau kita boleh menguasai bahasa Tamil, itu bagus. Sebenarnya kalau tak dapat menguasai bahasa pun, sekurang-kurangnya kita boleh cakap sikit. Okey, boleh cakap sikit-sikit je. Ni hauma, cakap sikit-sikit je. Diorang pun seronok. Kita boleh cakap 4-5 ayat pun okey. Jadi betul, kalau kita dapat menguasai bahasa mereka, itu akan banyak membantu kita dalam usaha dakwah kepada mereka, insya-Allah. Di samping itu, ilmu kita pun semakin bertambah kan, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, setakat ini saja masa mengizinkan kita. Okey. Mudah-mudahan kita dapat bersama-sama dalam 2 minggu lagi. Dan kita doakan
Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita semua, memberikan bimbingan kepada kita semua, memberikan kekuatan kepada kita semua, dan yang penting sekali, semoga Allah SWT memberikan keikhlasan kepada kita dan memelihara iman dan takwa kita, insya-Allah. Mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan kita sehingga kita jumpa lagi dalam 2 minggu lagi, insya-Allah. Saya ucapkan terima kasih. Selamat tinggal. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TQVM.